Sekali saya nak ulas sebelum saya bagi kawan-kawan naik, kalau ada itu pun kalau ada kawan-kawan naik lah, ya, berkenaan dengan kenyataan daripada Muhyiddin. Ya, Muhyiddin kata dalam temu ramah dia dengan Malaysia Gazette salah saya, ya, Muhyiddin kata PAS perlukan bersatu, PAS tidak akan boleh bersendirian, maka PAS perlukan bersatu. Wah, hebat Muhyiddin. Dia rasa bersatu tu kuat, kan? Tujuan dia cakap macam tu supaya dia mungkin dia dapat rasa dah bahawa PAS dah nampak macam nak melarikan diri daripada dia. Seolah-olah PAS dah tidak nampak Muhyiddin ni sebagai tokoh yang hebat. Sebab itu PAS letak Atuk Saka sebagai penasihat bagi 4 negeri mereka. Jadi Muhyiddin dah terasa, ya, terasa dia begitu tidak lagi dipandang hebat oleh pemimpin PAS, tidak lagi dihormati oleh pemimpin PAS, ya. Jadi sebelum apa-apa berlaku, dia nak bagi tahu PAS bahawa kamu tidak mampu akan bersendirian, kamu terpaksa bersama kami. Dia nak bagi tahu PAS macam tu, ya. Sebab dia dah rasa diri dia begitu lemah sekarang ni bersatu. Apatah lagi 4 orang dah sokong PMX. Macam mana PAS nak hormat bersatu kalau sekor per sekor ahli parlimen kamu dah berpaling tada? Macam mana PAS nak respect kamu, wahai Muhyiddin? Dalam parti kamu sendiri pun dah ada orang, ada gerakan yang nak menjatuhkan kamu sebab kamu gagal. Ada gerakan yang minta Muhyiddin bersatu dengan PAS sekali dengan Mahathir. Buang keegoan, buang kepentingan diri. Ayuh kita bersama-sama dengan Lebay Hadi, bersama-sama dengan Atuk Saka, kita bergabung untuk lawan Anwar Ibrahim. Tetapi Muhyiddin tidak berapa berminat untuk nak bergabung dengan Atuk Saka. Ini masalah dia. Jadi ini yang berlaku pertentangan dalam Parti Perikatan Nasional, terutamanya Parti Bersatu. Satu puak mahukan Atuk Saka mengetuai Perikatan Nasional sebab bagi mereka hanya Atuk Saka sahajalah orang yang boleh menumpaskan Anwar Ibrahim. Orang lain tak guna, ya? Orang lain tak guna satu sen pun takkan mampu jatuhkan Anwar Ibrahim. Hanya Atuk Saka yang boleh jatuhkan Anwar, kerana mereka melihat kepada sejarah bahawa Atuk Saka sajalah yang boleh memenjarakan Anwar Ibrahim. Tapi mereka lupa, ya, dalam sejarah politik negara, dalam sejarah Mahathir berpolitik, tidak ada satu saat pun Mahathir menang bertarung dengan Anwar Ibrahim, kecuali dia bermain kotor, kecuali dia bermain jahat. Dalam pertarungan politik dari segi pengaruh dan sebagainya, satu saat pun Mahathir tidak pernah menang dengan Anwar Ibrahim. Dia boleh menang dengan Musa Hitam. Musa Hitam belah macam tu, dia tinggalkan jawatan timbalan presiden dan timbalan Perdana Menteri. Dia boleh menang dengan Tengku Razali. Dia boleh halau Tengku Razali macam tu saja apabila dia mengharamkan Parti UMNO. Tetapi bila berdepan dengan Anwar Ibrahim, Mahathir tidak mampu, saudara. Kecuali dia terpaksa gunakan kezaliman dan kediktaturannya untuk mengenakan Anwar Ibrahim, barulah dia rasa dia menang. Itu pun dia tak menang. Kalau dia ingat dengan memenjarakan Anwar boleh terkubur dalam politik, Mahathir silap langkah. Kalau dia ingat dengan cara memukul Anwar, sepak terajang tumbuk mata Anwar, dia ingat Anwar akan tersungkur dalam politik, Anwar akan serik berada dalam politik, maka Mahathir juga silap langkah. Sebab terbukti apabila kamu penjarakan Anwar, keluar dari penjara, dia lawan kamu, bertambah kuat dia lawan kamu. Apabila kamu tumbuk sepak terajang Anwar, kamu tumbuk mata kiri dia lebam-lebam, dengan mata kanan sebelah itu jugalah dia akan bertempur dengan kamu habis-habisan. Itu dia Anwar Ibrahim. Kamu masukkan lagi sekali dalam penjara sampai sakit-sakit pinggang, dia pergi rawatan dekat Jerman, dia balik sihat pinggang, dia lawan kamu, wahai Mahathir Mohamad. Kalau dalam keadaan itu pun kamu tak mampu nak melawan Anwar Ibrahim, dalam keadaan Anwar Ibrahim sakit, dalam keadaan Anwar Ibrahim baru keluar penjara, dalam keadaan Anwar Ibrahim tidak ada kuasa, itu pun kamu gagal nak tumbangkan, nak jatuhkan kejayaan politik Anwar. Bayangkan dalam keadaan sekarang ini Anwar ada kuasa. Dalam keadaan dia tak ada kuasa pun kamu tak mampu. Hari ini dia ada kuasa. Saya nak ingatkan kepada Mahathir Mohamad. Jadi bagi Papa Gomo, Cikgu Bat ke sesiapa ke yang benar-benar mengharapkan Mahathir jadi pemimpin Perikatan Nasional supaya dapat menjatuhkan Anwar Ibrahim, sila lupakan. Kamu patut bersyukur kerana Anwar bila ada kuasa, dia tak nak gunakan kuasa itu untuk membalas dendam. Itu pun sepatutnya kamu dah bersyukur dah. Sepatutnya kamu dah bersyukur dah.
Ramai sepatutnya kena bersyukur. Papa Gomo juga patut bersyukur. Mahathir Mohamad juga patut bersyukur. Ramai lagi. Musa Hassan patutnya boleh bersyukur. Ramai lagi patut bersyukur. Kalau Anwar tidak menggunakan kuasanya untuk berbalas dendam. Hari ini, dia diuji. Anwar Ibrahim ini bukan saja Allah uji dia waktu dalam kesusahan. Allah juga uji Anwar Ibrahim dalam waktu kesenangan. Dan dia diuji bukan sekali, berkali-kali. Di zaman pelajar dia diuji. Apabila dia dipenjarakan bawah ISA. Kemudian dia dipenjarakan, dia aibkan, ya, difitnah dan sebagainya. Ini ujian yang Allah bagi. Allah juga pernah menguji Anwar Ibrahim dalam keadaan dia senang. Sewaktu dia jadi timbalan Presiden UMNO, sewaktu dia jadi timbalan Perdana Menteri, dia pegang Menteri Keuangan. Ini ujian untuk dia. Dalam keadaan dia senang, kunci pembenahan negara itu di tangan Anwar waktu itu. Dia Menteri Keuangan ketika itu di zaman Mahathir. Dia timbalan Perdana Menteri waktu zaman Mahathir. Allah uji dia ketika dia senang. Dia lulus dengan ujian. Dia tidak terlibat dengan rasuah, ya. Bahkan anak keluarga dia, ayah dia sendiri pun, dia tidak benarkan terlibat dalam sebarang kontrak projek. Bahkan tanah yang diberikan kepada ayahnya dia suruh pulangkan balik. Dia tidak mahu terlibat dengan mengambil hak rakyat. Maka Allah uji dia dan Anwar lulus dalam ujian itu. Dan sekali lagi selepas itu dia dipecat, dia difitnah, dia dizalimi, dipenjarakan. Allah uji pula dengan kesusahan. Dan dia lulus dengan kesusahan itu. Dia tidak serik, dia tidak letak jawab, dia tidak lagi tidak berundur dari politik, dan dia terus berjuang walaupun dia diuji dengan tawaran-tawaran yang hebat daripada luar negara. Dipanggil sebagai pensyarah, penasihat keuangan dan sebagainya oleh negara luar. Anwar menyatakan dia tidak akan memburu kekayaan dan kesenangan di luar negara dengan meninggalkan para reformis yang kebanyakan mereka menaburkan darah, air mata, peluh keringat mereka puluhan tahun untuk membebaskan saya, untuk memperjuangkan saya. Tak tergamak saya, kata Anwar, untuk meninggalkan pejuang-pejuang ini. Yang ramai di antara mereka yang telah pun meninggal dunia, yang tak sempat menikmati kejayaan hari ini. Anwar kata dia tidak tergamak. Sebab itu dia tidak mahu berada di luar negara. Boleh saja dia berada di luar negara ketika itu. Setakat dia nak hidup dengan keluarga dia, dia boleh senang, saudara. Tawaran yang diberikan bukan tawaran sikit-sikit. Pensyarah, penasihat kewangan di Turki dan sebagainya yang tawarkan. Tetapi kata dia, kalau saya keluar penjara, saya hidup senang dengan keluarga saya, bagaimana reformis yang puluhan tahun berjuang kerana saya. Mereka dibuang kerja, mereka diturunkan pangkat, mereka ditukarkan tempat kerja, dan ada di kalangan mereka yang lumpuh sakit akibat dalam perjuangan ini. Tidak tergamak, saudara. Sebab itu dia terjun kembali untuk meneruskan perjuangan reformasi. Ini ujian yang Allah berikan kepada manusia ini. Dan akhirnya dia berjaya ke tahap ini. Apakah ujian terhenti? Tidak, saudara. Bila dia ada kuasa pun, dia masih diuji dengan fitnah hari ini, siang dan malam. Ya, satu-satunya pemimpin yang ada kuasa menghadapi fitnah seperti ini. Kita tidak pernah menyangkakan. Kita ingatkan bila dia fitnah dalam keadaan dia tidak ada kuasa, dalam keadaan dia lemah. Tetapi Allah tetap menguji manusia ini. Walaupun dia ada kuasa, dia boleh gunakan kuasa dia untuk menangkap sesiapa sahaja. Tetapi Allah nak uji dia. Apakah kamu Anwar seorang pendendam? Apakah kamu Anwar akan melakukan seperti mana Maha Zalim dulu lakukan? Dan hari ini kita melihat, dia tidak lagi melihat kiri dan kanan. Dia terus berjalan dan terus berjalan. Walaupun serangan panah kiri kanan datang. Dan kitalah, saudara, kitalah pembenteng dia. Anwar tak ada masa untuk berdepan dengan orang seperti ini. Apakah Anwar nak buang masa melayan Papa Gomo? Apakah Anwar ada masa nak melayan Apple Masam ini? Apakah Anwar ada masa nak melayan Cikgu Bat ini? Ya? Tak ada masa, saudara. Banyak kerja yang dia perlu lakukan hari ini, hampir setahun kerja perpaduan. Dia terpaksa terus ke depan untuk bawa kita semua ke depan. Dan untuk menentukan perjalanan dia lancar, kitalah, saudara, yang di luar ini bertanggungjawab. Sama ada kita dibayar atau tidak dibayar, sama ada kita berjuang ikhlas ataupun tidak, nawaitu kita adalah untuk pertahankan kerajaan ini dan pertahankan manusia bernama Anwar Ibrahim ini supaya dapat mengangkat martabat negara kita. Kita nak tutup mulut segala fitnah ini. Kita nak buktikan kepada mereka bahawa negara kita ini sebenarnya ada lagi manusia, ada lagi kaum Melayu beragama Islam yang boleh memimpin negara ini dengan baik tanpa melakukan rasuah. Selama ini awak anggap negara akan maju kalau rasuah itu diamalkan. Ya? Selama ini awak anggap negara kita akan maju kalau semua perkara ini haruslah, ya, berunsurkan rasuah, kronisme dan nepotisme. Kita nak tunjukkan kepada mereka
bahawa mereka salah. Negara ini boleh maju oleh seorang manusia Melayu. Negara ini boleh maju dengan seorang yang beragama Islam. Negara ini boleh maju tanpa melakukan rasuah. Ini nak kita buktikan kepada mereka. Dan sama-samalah kita bantu pemimpin ya, yang ada hari ini untuk membawa Malaysia sebuah nama yang gah, yang hebat di masa akan datang. Saya amat terharu apabila mendengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di depan Biden yang difahamkan itu adalah satu ruangan yang tertutup yang tak disiarkan oleh media-media. Hanya media dan Dewan itu saja dibenarkan menyiarkan ucapan Anwar di depan Biden ini. Dan rakaman itu diambil oleh pegawai kita sendiri. Sebab dia tak siarkan oleh media-media antarabangsa. Tidak dibenarkan disiarkan kecuali ucapan Biden saja. Ucapan Anwar tidak dibenarkan. Tetapi ada pegawai Perdana Menteri yang merakam melalui monitor yang tayangkan kepada pegawai-pegawai yang di dalam Dewan itu. Maka itulah yang disebar dalam Twitter dan kita dapat lihat sendiri. Walaupun Anwar tahu ucapan dia, tidak tahu rakyat Malaysia takkan dengar apa yang dia ucap. Anwar tahu, tetapi dia nak apa yang ada dalam hati dia. Biar Tuhan saja yang tahu. Aku bercakap sekarang di depan Presiden Amerika Syarikat. Dia bukan nak tunjuk-tunjuk sebab dia tahu ini bukan ucapan live yang diikuti seluruh dunia. Hanya dia dengan Biden saja yang akan bercakap. Ya? Sebab itu Anwar lahirkan. Dia bukan hipokrit, dia bercakap daripada hati dia. Dan kita dengar apa ucapan dia, saudara. Kalau tidak ada pegawai kita yang merakam, kita tak akan tahu apa yang Anwar cakap di depan Biden. Inilah pemimpin yang kita nak. Inilah pemimpin yang pemakan kata bacul, penakut, pro-Israel dan sebagainya. Biarkanlah mulut-mulut iblis ini terus bercakap, saudara. Selagi ada iblis dan syaitan dalam dunia ini, akan adalah manusia-manusia seperti ini. Cukup sekadar ini dan saya nak bagi ruang untuk kawan-kawan saya berkongsi pandangan dan pendapat sementara saya nak beristirahat. Saya akan naikkan sesiapa saja nak naik lah. Ya, saya tak nak invite ya. Siapa nak naik kena request lah. Ya, siapa nak naik request, saya takkan invite. Betul lah, tadi bukan main saya tengok ke bawah tu kan. Yang sebenarnya ya, waktu saya bercakap dia komen macam-macam. Dia sebenarnya buang masa sebab bila saya bercakap saya tak baca komen. Ya? Sebab bila kita bercakap, kalau kita baca komen kita akan hilang fokus apa yang kita nak cakap. Sebab tu saya nak beritahu Walaon, kalau kamu nak maki hamun saya pun jangan tunggu masa tengah bercakap. Jangan kamu maki sewaktu saya bercakap. Buang masa kamu, letih kamu menulis. Sebab saya tak baca. Ya? Jadi waktu saya berehat macam ni, waktu saya santai macam ni, baru dah boleh. Kan? Nak maki. Jadi kalau sakat tulis di bawah tu, budak tadika pun boleh. Ya? Tak buka kamera pun tak apa. Mungkin kamu nak naik atas, malu nak buka kamera. Ya? Tak perlu. Tak jadi syarat ya, untuk naik atas ini buka kamera. Jadi naik atas, saya pun bercakap lama tadi ni. Ya? Lama. Saya ingat nak bagi peluang naik ni kalau ada siapa nak ulas ataupun nak bagi pandangan, pendapat, kritikan ataupun ada yang berbeza pendapat dengan saya, tidak ada masalah. Ya, berbeza pendapat itu ya, dalam Islam pun dibenarkan berbeza pendapat. Ya, sedangkan Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur ya, oleh para sahabat. Ya, sedangkan Nabi itu maksum. Nabi itu ya, mendapat wahyu daripada Tuhan direct, kan? Tapi Nabi nak tunjukkan contoh ya, bahawa dia sendiri pun ya, ada sahabat yang boleh menegur. Tapi dengan adab lah. Sahabat menegur Nabi, dia tanya dulu ya, apa yang Nabi lakukan itu apakah wahyu Tuhan ataupun daripada pandangan dia. Kalau wahyu Tuhan, Nabi sahabat tidak bantah. Sebab itu daripada wahyu daripada Tuhan. Tapi kalau Nabi kata, oh bukan wahyu, ini pendapat saya. Di situ sahabat ada bagi pandangan lain. Ataupun sahabat membantah. Ini cara para sahabat ya, berdepan dengan pemimpin. Ya, dengan adab dan sebagainya. Bukan macam lebay sekarang ni. Ya, bila nak kritik, maki hamun, kapikan orang. Ya. Last kali main peribadi orang. Itulah habis sucah. Jadi kerajaan Malaysia Madani ni rugi sebab kita ada pembangkang seperti itu. Kita rugi sebab kita ada pembangkang yang low class. Mereka dulu, zaman BN, ya, zaman PN pun, mereka beruntung. Sebab mereka jadi kerajaan, mereka ada pembangkang yang ada kelas. Kalau kita tengok ketua pembangkang, waktu itu, Anwar Ibrahim bercakap. Kan? Cara, point dia bercakap. Ada pernah dia main isu peribadi, sewaktu dia bercakap. Ada pernah dia main isu sentimen, agama dan sebagainya, bangsa, kaum, tak ada. Dia main dasar, polisi, keterisan,
Ini yang dibangkitkan oleh Anwar Ibrahim. Undang-undang apa yang tak betul, ini ada bangkitkan oleh Anwar Ibrahim. Dengan hujah-hujah dia. Ini pembangkang yang baik. Yang cuba nak betulkan kerajaan. Peranan dia. Ya? Sebab itu mereka dulu mendapat pembangkang yang baik. Ya? Tapi kerajaan itu tak baik. Ini masalah dia. Sepatutnya kerajaan itu akan jadi lebih mantap sekiranya mereka mempunyai pembangkang yang baik. Ya? Tetapi malangnya di zaman Din Cirit, ya? Bila mereka jadi kerajaan, mereka dapat pembangkang yang baik, tetapi dia sendiri yang tak baik. Sebab itu dia tak sanggup nak ada berdepan dalam parlimen. Sebab itu dia tutup parlimen. Ya, senang cara, kita tutup sajalah parlimen. Sebab kalau buka parlimen, kita akan nampak lebih bodoh. Ya, rakyat akan nampak, oh pembangkang lebih cerdik daripada kita. Pembangkang akan menilai, rakyat akan menilai, pembangkang lebih cerdik daripada kita. Jadi, jangan bagi nampak kita bodoh, kita tutup parlimen. Itu cara Din Cirit. Kan? Ada mereka yang bersetuju. Ada yang tak bersetuju. Tak setuju sila naik. Kalau bersetuju, tak naik tak apa. Tapi kalau nak bagi pandangan, boleh. Ya? Tapi malanglah. Ya, kerajaan yang baik itu adalah kerajaan yang mendapat pembangkang yang baik. Hari ini, ya, kita jadi kerajaan. Kita harapkan pembangkang yang baik. Tapi malangnya saudara, pembangkang yang ada hari ini adalah pembangkang yang suka cerita pasal dalam kain. Ada masanya mereka seolah menjadi pejuang agama. Ada ketikanya mereka akan menjadi pejuang agama. Dan ada ketikanya mereka menjadi seperti bojan. Bosnya cerita pasal orang tak berpakaian kan. Ini yang pelik ni. Ya, mereka berubah-ubah. Kejap jadi macam ulama bercakap. Pertahankan syariah. Pertahankan ada 35 macam-macam. Ada masa ketikanya datanglah Langkawi tanpa pakaian sekalipun. Tengok. Pencanggahan. Ketikanya mereka jadi alim, ketikanya mereka menggatal. Inilah pembangkang yang ada. Kan? Kita harapkan adalah saingan sikit. Bila kita jadi kerajaan ini, adalah pembangkang yang boleh memberikan cabaran. Yang sehingga buat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terkedu nak jawab soalan kan. Kita harapkan macam tu. Tetapi malangnya, ya, lagi banyak kamu mempersoalkan, ataupun dalam parlimen lagi banyak kamu bertanya, lagi banyak kebodohan kamu akan terdedah. Ni malang dia. Taqiyuddin tu berapa kali dah kantoi. Ya? Muhyiddin Yassin berapa kali dah kantoi. Haji Hadi langsung tak berani lah. Ya? Pernah kita tengok Haji Hadi tanya PMX dalam PMQ. Setiap hari Selasa tu kan. Dengan soalan jawab dengan Perdana Menteri. Ada Haji Hadi nak bertanya? Tak ada saudara. Dia takkan bertanya. Sebab dia tahu kalau dia bertanya nanti, ya, apabila dijawab oleh PMBek, dia kelihatan nampak bodoh. Jadi dia Haji Hadi ni dia tak mahu dilihat bodoh, ya, walaupun memang dia bodoh. Dia takkan nampak, ya, dia tak mahu nampak kan, jadi sebab itu dia tak nak bertanya. Ya. Bila PMBek tak ada, dialah paling hebat. Dia bercakap bukan main dalam parlimen. Ya, macam-macam ayat Al-Quran dia keluar. Ya. DNAA tidak ada dalam Islam. Ya. Madani itu bukannya sara Islam. Macam-macam. Kan? Kalau tak ada PML. Tapi kalau ada, dia cabut. Dia cabut, saudara. Orang macam ni nak berjuang dekat Palestin. Yang bercakap, kena bersama-sama berjuang. Bertempur di Palestin. Jihad. Orang macam ni nak berjihad di Palestin. Datang parlimen pun malas. Nak berperang macam mana. Nak pikul senjata macam mana. Ya? Datang parlimen, duduk dalam bilik aircon je. Kan? Bayar allowance dah tu. Dah lah duduk dalam aircon, dibayar allowance lagi. Makan pun ada free. Ya? Allowance dibayar. Hotel ditanggung. Ya? Datang parlimen je. Itu pun malas. Nak cerita pasal berperang kat Palestin. Ya? Tak payahlah. Kalau dengan awak on ni, duduk di kampung. Kan? Duduk di kampung waktu tahun baru Cina. Ya, jiran sebelah orang Cina bakal merecun. Pom! Itu pun dah maki hamun. Baru merecun je pun. Ya, dah tak boleh nak tidur. Baru merecun je pun dah sampai terkentut. Maki hamun Cina. Celaka Cina ni nak raya-raya bakal macam memekak je nak tidur tak boleh. Baru merecun. Nak sembang pasal pergi Palestin. Ya, di sana bukan merecun saudara. Roket. Di sana bom roket. Perlu pandu roket yang boleh memusnahkan bangunan bertingkat-tingkat. Menghancurkan bangunan bertingkat-tingkat. Ya? Bukan merecun. Kalau merecun tu pun Allah uji.
Setahun sekali tahu raya Cina. Cina main mercun itu pun kau dah maki hamun. Kan? Sampai mengganggu ibadah lah. Mengganggu tidur lah. Ya? Baru nak tidur, dia kata terkejut. Sakit jantung nak mati. Baru mercun pun kau dah maki hamun. Hari ni sembang nak pergi Palestin. Nak jadi mujahidin konon-konon. Aduh, lebay. Lebay ni selera kuat kan. Selera dia tak boleh nak lawan kan.